Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hadir, selamat datang kepada pelajar baru ke UiTM Cawangan Melaka. Tahniah saya ucapkan kepada anda kerana terpilih dan telah berjaya masuk ke UiTM. InsyaAllah anda semua, pelajar-pelajar semua bersama saya. Saya merupakan nama diberi adalah Muhammad Syafi'i bin Ayub. Hari ini saya diamanahkan untuk menerangkan kepada pelajar berkaitan dengan MINDS. InsyaAllah semoga di akhir taklimat berkaitan dengan MINDS ni pelajar-pelajar semua telah berazam untuk mencapai graduan kelas pertama. InsyaAllah. Sebab tu kalau di sini saya letakkan gambar konvo. Gambar konvo. Kita harap pelajar-pelajar di depan saya ni akan tamat dengan jaya insyaAllah. Ya. Okey. Terlebih dahulu juga saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama tadi saya dah beritahu, nama saya Muhammad Syafi'i bin Ayub. Saya merupakan anak kelahiran daripada Setiawan Perak. Saya dilahirkan 16 Januari. Dan saya berkelulusan diploma pengajian Islam dari College Unity dan memiliki degree Syariah Fiqh dan Usul dari Universiti Melaya dan juga Master Syariah Fiqh dan Usul daripada Universiti Melaya. Saya juga merupakan pensyarakanan di Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Cawangan Melaka. Saya merupakan ketua di unit kepimpinan pelajar UKP Hal Ehwal Pelajar. Saya juga merupakan penasihat satu Persatuan Intellectual Student Association bagi Persatuan Insan. Saya juga merupakan penasihat satu bagi kelab Ultra Warrior Ultimate bagi permainan frisbee. Kalau sesiapa di sini yang pernah main frisbee ataupun berminat untuk join kelab kami, tafadhal boleh berjumpa dengan saya. Dan saya juga merupakan penasihat satu Jawatankuasa Gabungan Mahasiswa Prihatin JGMP dan juga penasihat satu Kelab Pemimpin Muda. Di sini pun saya galakkan bagi pelajar-pelajar yang bersemangat untuk menjadi seorang pemimpin di kalangan bukan setakat sahaja pemimpin negara. Ni kita bermula daripada pemimpin dari peringkat mahasiswa ni, boleh jumpa saya. Kita cuba bentukkan jiwa kita, minda kita untuk menjadi seorang pemimpin. Sebab satu hari nanti kita ni akan merupakan pemimpin kepada ahli keluarga kita, kita menjadi pemimpin kepada syarikat kita, mungkin kita menjadi pemimpin dalam kelas kita, kita menjadi pemimpin dalam kolej kita. Maka di sini saya menggalakkan semua pelajar kalau boleh terlibat join kelab pemimpin muda ini. Dan selain itu juga saya merupakan staff Presiden College, iaitu College Dawangi. Biasanya College Dawangi ni pelajar senior, pelajar Pak Wan tak jumpa saya lah. Tapi insyaAllah kalau Pak 2, Pak 3 nanti mana tahu awak jumpa saya. Tapi ni pelajar bagi pelajar perempuan lah. Ya? Pelajar lelaki tak masuk College Dawangi ni, walaupun SRK-nya adalah lelaki. Okey, insyaAllah hari ni kita akan lihat, kita akan tengok apa tu MINDS. Lepas tu kita akan tengok tentang bagaimana untuk pengurusan keadaan diri kita, apa tu dipanggil tonggak NLP, apa tu andaian NLP, minda sedar, separa sedar, minda geruan kelas pertama, insyaAllah. Mungkin tanya apa tu NLP ya? Sebenarnya MINDS ni datang daripada NLP lah. NLP tu dipanggil Neuron Linguistic Programming. Ya, ni tu asalnya. Bagaimana kita menguasai minda kita. Bagaimana kita nak memantapkan kita punya minda kita, raja kepada segala-gala dalam anggota badan kita tu adalah minda lah. Apabila kita berjaya menguasai minda kita positif, berfikiran positif, maka dia akan melahirkan segala aktiviti dalam bentuk yang baik, dalam bentuk positif, ya bentuk yang bersemangat, ya bentuk yang memberi galakan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, insya-Allah ya. Okey. Okay, kita lihat di sini dipanggil NLP. Pengenalan kepada NLP, ada NLP. Okey, neuro ni adalah minda kita. Minda kita berfikir. Ya, berfikir dia datang daripada diri kita. Maka diri yang kita dapat itu daripada mata kita, daripada telinga kita, daripada sentuhan kita, daripada rasa, maka dia akan datang ke minda kita. Kita akan fikir untuk memperolehi kepada sesuatu.
Itu dia panggil kehendak kita lah. Maka minda kita fikir apa yang kita nak, apa yang kita nak capai. Contohnya pada hari ini, contohnya pelajar, walaupun anda baru mendaftar masuk kepada di dalam alam universiti, sepatutnya minda anda dah kena fikir dah, aku perlu dapat kelas pertama. Nampak? Minda dah fikir dah, minda dah kena fikir daripada sekarang. Minda kita bertindak, ya. Maka kita, apabila anda berada dalam universiti, mata anda melihat suasana universiti, anda dah berada, anda dah merasa duduk di atas katil, kolej dan sebagainya, sepatutnya semua itu telah, aura-aura tu meresap ke dalam minda kita. Maka minda kita bertindak, berfikir aku ingin dapat kelas pertama. Maka apabila minda kita berfikir untuk dapat kelas pertama, maka perlu dikeluarkan dalam dua keadaan, iaitu sama ada keadaan dalam bentuk lisan ataupun bukan lisan. Bagaimana cara dia? Iaitu dengan cara iaitu kita bercakap, aku nak dapat kelas pertama. Nampak tu, minda kita tadi dah fikir dah, aku nak dapat kelas pertama. Maka mulut kita bertindak, aku nak dapat kelas pertama. Maka bagaimana cara dia? Maka kita tahu, aku kena fokus, aku kena semangat, aku kena ceria. Nampak? Mulut kita bercakap untuk meraihkan, untuk merealisasikan apakah kehendak dalam neuro kita. Maka programming, maka seterusnya kita pergi kepada programming, itu adalah kita keluarkan, kita bertindak. Bagaimana bertindak? Dengan cara, kalau awak lihat sekarang ni, saya bertindak sekarang ni, saya genggam tangan saya dengan penuh semangat, maka saya akan cuba lontarkan dengan suara saya, linguistik saya, untuk melahirkan apa yang terdapat dalam neuro saya. Okey, contoh saya kata, hari ini saya mahu ceria, fokus, semangat, gembira. Yes, yes, yes. Nampak tu? Saya membawa kepada neuron, linguistik dan programming saya untuk melahirkan apa yang saya inginkan. Apa yang saya mahu daripada minda saya. Itu dipanggil NLP. Okey. Kita pergi kepada pengurusan diri. Kejayaan terletak kepada keupayaan kita untuk mengendali keadaan diri. Apabila kita nak berjaya, jangan kita mengharapkan orang lain yang bawa kita pergi berjaya. Orang lain takkan mampu untuk bawa diri kita. Tetapi diri kita yang sepatutnya bertindak untuk membawa jiwa kita, minda kita untuk berjaya. Kita tidak boleh mengawal apa yang berlaku di luar, tetapi kita boleh memberi respon yang wajar apa yang kita boleh kawal melalui dalaman diri kita. Tak kisahlah orang dekat luar tu, kawan-kawan kita sekeliling ni, mereka tak nak belajar, mereka ajak kita buat perkara yang maksiat dan sebagainya, tetapi jiwa kita, minda kita yang bertindak untuk bersemangat, fokus. Aku datang ke UiTM ni adalah untuk belajar. Yes. Okey. Oleh itu kita kena pastikan keadaan diri kita diteliti dan periksa sebelum berbuat apa saja. Maksudnya apa? Salah satu cara ni nak berjaya, apa keadaan yang kita perlu buat? Daftar dulu masuk UiTM. Dah daftar masuk UiTM, kita jalinkan hubungan kita dengan pesyarah kita, jalinkan hubungan dengan kawan-kawan kita, jalinkan hubungan yang baik. Maka minda kita perlu bertindak, fikirkan perkara positif untuk melaksanakan assignment yang diberi, tugas yang diberi oleh pesyarah. Maka minda kita sentiasa fikir positif. Tapi kalau kita fikir negatif, alah banyaknya assignment, alah susahnya, penat dan sebagainya, maka dia akan merosakkan jiwa kita, emosi kita. Maka sebab tu dikata representasi dalaman dibentuk berdasarkan visual, auditory dan juga kinestetik. Nampak tu? Apabila dekat luar ni kita nampak benda yang buruk, kita berada di tempat yang buruk, kadang-kadang takut kita meresap benda tu masuk ke dalam minda kita. Sebab tu kalau boleh kita selalu duduk berkawan dengan orang yang baik. Kita duduk di tempat-tempat yang baik. Contohnya dekat mana? Dekat masjid. Kita dengar alunan Al-Quran dan sebagainya. Kenapa? Sebab perkara-perkara yang baik ini dia menjadi representasi dalaman yang boleh membantu untuk memberi positif kepada minda kita. Sebab apa? Apabila mata kita melihat, maka dia akan meresap sampai ke minda kita. Sebab tu kita
tak digalak untuk melihat perkara-perkara maksiat, mendengar perkara-perkara maksiat, sentuh perkara-perkara maksiat. Sebab perkara-perkara ini akan masuk ke dalam minda kita dan dia akan menguasai jiwa yang kita menjadi tidak baik. Ya. Okey. Di sini untuk menguasai kepada jiwa kita, minda kita, dia bermula daripada 3A, iaitu assist, amplify dan juga echo. Assist tadi yang saya kata tadi, minda kita berfikir apa yang nak aku capai. Amplify tu kita nyatakan dekat lidah kita, mulut kita, apa yang aku nak berjaya, aku nak fokus, aku nak gembira. Nampak tu, kita kena cakap. Nantaklah kalau orang kata, dia ni tak betul ke? Ni jiwa kita, diri kita. Dan juga kita kena bertindak. Begitu juga macam saya pensyarah. Ya? Walaupun saya rasa, contohnya saya hari ni saya rasa ada banyak kerja dan sebagainya, saya letih. Tetapi sebelum nak masuk ke dalam kelas, saya kena bertindak dulu. Saya bangun daripada kerusi, sebelum masuk ke kelas, saya kata, aku kena fokus, aku kena ceria, aku kena gembira. Nampak tu? Dia memberi kata-kata saya tadi, dia akan masuk dalam minda dan juga perbuatan saya memberi lagi semangat untuk saya bertindak untuk masuk dalam kelas nanti. Saya akan mengajar dengan keadaan gembira. Ya. Okay. Kita lihat apakah dipanggil tonggak NLP. Bagaimana caranya untuk kita NLP ini untuk jadikan dia lebih baik. Okay. Yang pertama adalah menjadikan hubungan mesra. Kita jalinkan hubungan mesra kita dengan rakan-rakan kita, menjalinkan hubungan mesra kita dengan makcik cleaner, menjalinkan hubungan kita dengan pensyarah, dengan hubungan yang baik dan sebagainya. Maka apabila kita menjalinkan hubungan yang baik, positif, maka aura positif akan datang kepada kita. Ya. Tetapi kena ingat, hubungan yang baik mesra itu, walaupun datang daripada kawan-kawan, semua kawan-kawan, pastikan cari kawan yang baik, yang tepat. Sebab macam saya kata tadi, apabila kita salah cari kawan, aura negatif masuk ke jiwa kita, dia akan merosakkan minda kita. Sebab kita belajar daripada mana? Yang masuk dalam minda kita tu, kita belajar daripada panca indera kita. Mata kita dia akan pergi ke minda. Telinga kita dia akan pergi ke minda. Sentuhan kita dia akan pergi ke minda. Kalau perkara-perkara environment yang berada dekat keliling kita ini baik, maka minda dia akan fikir positif. Sebab itu, ada pelajar-pelajar kita setengah-setengah mereka mengadu, tak bolehlah belajar dekat kelas ni, saya asyik di pulau dan sebagainya. Bagi saya, kelemahan kepada pelajar-pelajar ni bukan datang daripada kawan-kawan sekeliling, tetapi datang daripada diri dia. Sebabnya dia tidak menjalinkan hubungan yang baik dengan rakan-rakan. Cuba dia menjalinkan hubungan baik dengan rakan-rakan, maka benda tu perkara yang mudah. Awak buat, contohnya datang ke UiTM, betul fokus nak belajar, siapkan assignment, bersemangat nak belajar, agak-agaknya kawan dia akan tinggalkan kita. Tidak. Malah sebaliknya dia akan cari kita. Dia akan galakkan kita. Jomlah join saya. Jomlah masuk dalam kumpulan saya. Saya suka orang macam ni yang boleh bantu kami, yang boleh bersama-sama untuk menyiapkan assignment. Bukan orang yang malas, hanya duduk dekat bilik, yang hanya main game. Akhir sekali nak mengharapkan orang menerima kita. No, itu bukan. Sepatutnya kita yang sepatut membawa diri kita untuk merapatkan hubungan dengan orang lain. Sebab itu dah masuk dalam zaman di universiti ni, kena ingat awak bukan lagi berada di alam sekolah, maka awak kena menjalinkan hubungan, menjalinkan hubungan mesra dengan semua orang. Sebab perkara ini nanti kamu akan bawa nanti setelah keluar daripada universiti nanti. Macam mana kalau sekarang ni kamu tak pandai nak bawa diri awak tak pandai nak menjalinkan hubungan awak dengan rakan-rakan pun gagal, dengan pensyarah pun gagal, dengan pekerja-pekerja dekat dalam UiTM ni pun gagal. Macam mana awak nak bekerja di luar? Takut-takut nanti awak bawa perkara yang sama, ada masalah dengan rakan sekerja, ada masalah dengan bos, ada masalah dengan pelanggan dan sebagainya. Sebab itu kita kena belajar daripada sekarang. Sebab apa? Supaya hubungan mesra itu mampu
menjadi salah satu tonggak dalam mempositifkan minda kita. Ya. Okey. Maka apabila kita dah semangat, kawan kita pun baik, pensyarah pun baik, staff tak dalam UiTM ni pun baik dengan kita rasa seronok kan. Jumpa kita pun kita jumpa. Assalamualaikum pakcik. Good morning sir. Ya. Maka kita akan rasa semangat sebab tak ada orang benci kita. Orang semua sayang kita. Apabila orang sayang kita, orang akan doakan kita. Sebab apa? Contohnya orang beri kita salam. Assalamualaikum. Itu kan bukan salah satu doa. Orang akan doa kita setiap hari. Assalamualaikum. Jumpa kita. Mamat. Assalamualaikum Mat. Nampak? Kalau kita orang tak doa, kalau kita tak mulakan salam, mungkin orang yang akan mulakan salam. Sebab apa? Orang suka dengan kita. Ya, maka apabila kita dah ada semangat untuk belajar hari ni ataupun semangat untuk bergerak pergi ke kelas, maka kita bangun daripada tidur, ya, bangun daripada tidur, selepas kita baca doa, bangun tidur kan, kita berdiri di katil, pandang cermin, senyum, maka kita sebut apa? Ini salah satu cara lah. Ini salah satu perkataan kita nak gambarkan, positifkan minda kita. Every day, in every way, I am better and better. Nampak, dia memberi suatu semangat kepada kita. Ya? Tak kisah kat orang nak cakap dalam bahasa Tamil pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh, dalam bahasa Arab pun boleh, dalam bahasa Jawa pun boleh. Contoh macam ni. Hari ini, saya mahu fokus, ceria dan bersemangat. Nampak? Awak buat sendiri gaya-gaya. Tu pulang pada awak. Awak nak buat gaya macam mana pun. Tapi gaya tu sebenarnya dia boleh memberi semangat kepada kita sebenarnya. Untuk kita bawa minda kita ni lebih kepada positif. Kita tak boleh hanya fikir, fikir positif. Kita hanya mengharapkan minda saja berfikiran positif. Tak boleh sebenarnya. Tetapi dia perlu bawa kepada kita punya lisan dan juga kepada kita punya linguistik badan kita ni, gerakan kita lahirkan dengan penuh semangat, ya. Okey, hari ni yang aktiviti pertama, ya, aktiviti pertama saya nak pelajar-pelajar cuba fikir apa yang awak nak capai masuk dalam UiTM ni. Apa yang awak nak capai masuk dalam UiTM ni? Tadi saya dah bagi dah tadi tu, ya. Ni mungkin awak boleh fikir, ya. Kalau ada yang sekarang ni yang dah berdiri, teruskan berdiri. Yang siapa yang duduk kalau boleh berdiri, ya, kalau boleh berdiri, ya. Dia kalau dia cantik ni kalau dalam keadaan berdiri ni, ya. Kalau kita dalam keadaan berdiri, kita bangun dengan keadaan semangat, kan. Awak fikir apa yang minda awak apa yang minda yang awak mahukan, maka awak cuba lafazkan dan juga bertindak, ya. Contohnya kita buat, contoh ni daripada saya. Hari ini saya mahu fokus, ceria dan bersemangat. Nampak? Itu yes. Nampak? Itu datang daripada diri saya. Maka saya akan rasa macam satu aura yang cuba memberikan satu semangat kepada minda saya untuk hari ini lebih baik. Okey, itu dah datang daripada saya. Mungkin pelajar-pelajar boleh buat sendiri, ya. Sebenarnya perkara ni kita boleh buat setiap hari, boleh buat setiap hari sebenarnya. Bangun daripada tidur ataupun dah siap-siap ni, pakai baju, pakai kasut, sebelum nak gerak pergi ke kelas, duduk depan pintu. Okey, hari ni aku mahu ceria, fokus, yes. Nampak tu? Tu pulang pada diri anda, ya. Okey. Yang penting kita yang kawal minda kita, bukan orang lain yang kawal minda kita. Okey, tunggak NLP yang kedua adalah kesedaran sensori. Ini kita kena sedar siapakah diri kita sebenarnya. Kita ni orang macam mana? Kita ni orang yang macam mana sebenarnya? Ada orang belajar, dia boleh sambil belajar dia boleh dengar radio. Ada orang pula dia belajar, dia suka melihat daripada video. Ada orang pula dia belajar, dia membaca dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ada orang macam tu, ada orang pula dia perlahan. Nampak, dia hafal dengan keadaan perlahan. Itu sebenarnya menggambarkan diri anda.
menggambarkan diri anda. Tu bagus sebenarnya. Sebab apa? Kalau anda boleh kenal diri anda, dia boleh membantu anda untuk lebih berjaya. Ya. Sebab apa? Kalau anda ni adalah seorang yang seorang yang visual, ya, maka anda cuba bayangkan apabila pensyarah tu terang kan, awak cuba bayangkan macam mana perkara itu berlaku. Dan audio, ini saya kata ketajaman diri dan saluran maklumat diri. Visual, audio, kinestetik, menghidup dan merasa. Kinestetik ni kita sentuhan. Maka kita kena tahu diri kita. Kita ni orang visual ke? Kita ni orang audio ke? Kita ni orang kinestetik ke? Aku ni orang yang dia biasa ni 3 tu. Yang menghidup merasa tu kita tolak tepi. Yang lebih perlu fokus adalah visual, audio ataupun orang kinestetik. Maka apabila kita dah ada kita tahu diri kita ni, maka dia lebih mudah. Sebab apa? Kalau ada orang yang jenis suka kepada audio atau dan juga visual, dia boleh melakonkan, dia boleh menggayakan untuk memberikan semangat. Maka waktu dia belajar pun dia buat benda perkara yang sama, kan, untuk memudahkan dia menghafal dan sebagainya. Sebab tu kalau kita nampak, kalau zaman masa kita belajar, kalau kita nampak kawan kita ni dia menghafal kuat, sebenarnya itu cara dia. Itu cara dia, memang cara dia. Kalau dia perlahan dia tak akan dapat. Sebab tu kadang-kadang kita kena tahu diri kita macam mana. Itu salah satu faktor untuk menaikkan fokus kita untuk lebih berjaya, ya. Okey ni, kenali VEK saya. So saya waktu ni sekarang ni cuba pelajar-pelajar cuba kenal diri awak. Agaknya awak ni orang mana? VEK, adakah aku ni visual ke? Adakah awak ni audio ke? Ataupun awak ni seorang kinestetik? Ya. Okay. So apabila kita tahu ni sebenarnya lagi mudah. Ya. Begitu juga kita boleh kenal kawan. Kalau kita cuba kenal kawan kita pun mudah juga. Maka salah satu kalau kita nak rapatkan dengan dia, kan, contohnya ada orang ni suka tengok movie, ada orang tak suka tengok movie. Ada orang dia suka dengar radio, ada orang tak suka dengar radio. Ada orang suka baca komen, ada orang tak suka baca komen. Ada orang suka main game, ada orang tak suka main game. Nampak tu? Itu sebenarnya menggambarkan VEK seseorang sebenarnya. Minat seseorang. Maka minat tu, yang mana yang diri kita tu, kita cuba bawa ke arah positif. Jangan bawa ke arah negatif. Contohnya kalau orang tu tadi minat melukis, maka biasanya orang akan buat macam mana? Orang melukis ni dia akan lukis, buat satu lukisan peterminda untuk gambar dia. Okey, hari ni aku nak capai apa. Okey, ataupun dia melukis nota bentuk lukisan. Maka dia rasa itu lebih mudah. Macam mana cara ni? Mungkin dia buat gambar pokok ke, dia buat gambar binatang ke sebagainya untuk menggambarkan sesuatu yang teori yang dipelajari di dalam kuliah. Nampak? Itu membantu dia. Okey. Selain itu, tonggak NLP yang ketiga adalah fikiran penyudah. Apa maksud fikiran penyudah? Maksudnya anda daripada sekarang kena fikirkan perkara yang anda nak capai hujung nanti. Ada orang kata, Ustaz, saya masih awal lagi lah Ustaz. Saya rasa saya masih awal lagi, baru je daftar semalam. No. Kita nak berjaya, kena fikirkan penyudah. Nampak tu? Kita kena fikir yang kita ni, insyaAllah. Sekarang ni aku kena bayangkan aku akan naik atas pentas menerima scroll. Nampak tu? Dia kena sampai bayang. Aku kena bayang, aku berjaya, aku naik ke atas pentas, nama aku akan disebut. Contohnya, Muhammad Syafi'i bin Ayub, anugerah Naik Chancellor, kelas pertama. Nampak? Kita nak dapat orang sebut nama kita tu, bergema di dalam dewan, dan disaksikan oleh mak bapak kita dengan rakan-rakan, dengan orang kata tetamu-tetamu yang hadir, dan mak bapak kita mengalirkan air mata sebab melihat kejayaan kita. Nampak? Kita kena fikir daripada sekarang. Ya? Nampak? Ini adalah kata-kata daripada Muhammad Ali. Mungkin ada yang kenal dan ada yang juga tak kenal.
Muhammad Ali ni merupakan salah satu peninju yang beragama Islam ya. Dan apa kata-kata beliau, motivasi yang selalu Muhammad Ali sebut, dia kata saya yang terbaik, saya mengatakan bahkan sebelum saya mengetahuinya. Nampak tu? Maka dia selalu sebut aku adalah terbaik, walaupun sebenarnya permainan itu, perlawanan itu belum lagi bermula. Sebab kalau kita nak tahu kita ni baik ke tak baik, biasanya kita kena tengok orang ni berjaya ke tidak, menang ke tidak. Tapi dia belum, perlawanan itu belum lagi bermula, belum lagi berakhir, tapi dia kata aku yang terbaik, aku adalah orang hebat, aku adalah orang yang boleh berjaya, aku yang berjaya. Nampak tu, dia dah beri semangat. Aku adalah graduan yang kelas pertama. Nampak, dia memberi semangat. Apabila kita menyebut perkataan itu dalam minda kita, maka dia membawa satu fokus, kan? Aku tahu aku nak fokus ke mana, apa yang aku nak capai. Sebab tu saya pernah jumpa pelajar-pelajar, saya tanya, you lepas habis belajar ni, you nak kerja apa? Tak nampak lah ustaz saya nak jadi apa, saya tak nampak lagi, saya tak bayang lagi. Biasa saya jumpa pelajar-pelajar ni setelah mereka habis belajar, graduate di UiTM, mereka kebanyakannya kerja mereka ada yang jadi Pak Gad yang saya jumpa. Bukanlah saya nak menghina, mereka tidak ada satu kerja yang fokus, mereka tak ada satu benda yang mereka nak capai. Sebab mereka tak, setelah habis belajar baru mereka nak cari apa yang aku nak sebenarnya. Nampak tu, setelah dah habis belajar baru mereka fikir apa yang aku nak, apa yang aku nak capai. Masa tu agak-agak dah terlewat sebenarnya. Sepatutnya kamu nak capai, anda nak capai bukan dah keluar, dah dapat CJ baru anda fikir apa aku nak buat setelah dapat. Tak, daripada sekarang kamu kena fikir, anda kena fikir apa aku nak capai, apa aku nak sebenarnya. Dapat tu, dia perlu bermula berisi. Sebab itu kan, saya tahu semua masa zaman kecil-kecil, cikgu, orang selalu tanya kan, dah besar nanti nak jadi apa, cita-cita apa. Nampak kenapa cikgu kita selalu tanya nak jadi apa, apa cita-cita? Ini sebabnya. Kenapa? Sebab kita kena fikirkan satu matlamat penyudah. Aku belajar ni, apa aku nak jadi sebenarnya, apa yang aku nak capai sebenarnya. Sebab apa yang kita fokus, apa yang kita fikirkan, dia menjadikan kita lebih fokus kepada kerja kita. Dan tonggak NLP yang keempat adalah perlakuan fleksibel. Maksudnya kita ni apabila nak berjaya, kan, kita insya-Allah kita boleh menggunakan kepelbagaian kebolehan kita, kan? Apa saja sebenarnya, ya. Jangan kita nak menyalahkan orang lain. Jangan kita nak jadikan orang lain punca kepada kegagalan kita sebenarnya. Sebenarnya Allah dah berikan dunia ni luas seluas-luasnya untuk kepada manusia ini untuk berjaya, sebab kita adalah khalifah di muka bumi. Maka kita boleh gunakan pelbagai cara. Tak boleh guna jalan A, boleh guna jalan B. Tak boleh guna jalan B, boleh guna jalan C dan sebagainya. Sebab manusia ni fleksibel. Kita boleh menggunakan segala-gala diri. Sebab itu kita nampak kenapa ada orang buta boleh berjaya. Kenapa ada orang pekak boleh berjaya. Ada orang yang tak ada tangan boleh berjaya. Ada orang tak ada kaki boleh berjaya. Sebab dia tak menjadikan kecacatannya itu sebagai satu kegagalan. Sebab apa? Kita manusia ni adalah fleksibel, boleh menggunakan anugerah nikmat Allah yang lain untuk berjaya sebenarnya. Ya? Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan diri sendiri. Sebaliknya, diri kita perlu sentiasa berfikiran positif. Andaian NLP. Kita lihat apa tu andaian NLP. Andaian NLP yang pertama, kita mempunyai sumber yang mencukupi untuk berjaya. Macam saya kata tadilah, sebenarnya nikmat Allah itu terlampau luas. Nikmat Allah itu terlampau luas sebenarnya. Kita kadang-kadang kita tak sedar, kita tak sering tak bersyukur dengan nikmat Allah beri. Allah berikan kita masa yang cukup. Orang lain pun 24 jam juga. Kan? Kenapa kita tak cukup? Orang lain ada mata juga, kita ada mata. Kan? Orang lain ada telinga, kita ada telinga, kan? Orang lain mungkin ada yang cacat semua, tapi kenapa orang cacat sebenarnya kurang upaya boleh berjaya? Kenapa kita yang sempurna tidak boleh berjaya? Sebenarnya jangan jadikan kekurangan itu sebagai punca kepada kita menjadi
orang yang lemah. Sepatutnya kita jadikan kekurangan itu sebagai motivasi semangat untuk berjaya. Okay. Andaian NLP yang kedua, apa yang kita fokus akan berkembang. Macam saya kata tadi lah, sebab tu kita kena letakkan satu impian, satu cita-cita untuk difokuskan. Sebab apabila kita ada satu benda yang kita fokuskan, maka kita hanya fokus kepada perkara-perkara tersebut, sehingga kan ada perkara lain datang tak akan dapat mengganggu kepada fokus kita sebab kita terlampau fokus. Contohnya, tenang nak kata macam ni lah. Kalau ada orang, biasanya kalau kita tengok ada orang tengok televisyen ataupun menonton televisyen dalam keadaan fokus, kadang-kadang orang panggil dekat tepi pun dia tak dengar. Sebab apa? Dia terlampau fokus dengan cerita yang ditonton. Begitulah. Apabila kita dah fokus, terlampau fokus dengan apa yang kita nak capai sebenarnya, apa saja aura-aura negatif yang datang, sebenarnya kita boleh tepis sebenarnya. Sebab kita dah fokus. Tapi apabila aura-aura positif nak datang, kita akan ambil kenapa? Oh, aura ini boleh membantu untuk kita lebih fokus. Kita akan ambil. Nampak? Tetapi yang negatif kita tolak. Oh, no. You mengganggu fokus saya. You mengganggu fokus saya. Nampak? Maka automatik minda kita yang pandai, yang boleh mampu memilih yang mana negatif, yang mana positif, disebabkan kita ada perkara yang nak kita fokuskan. Okay. Pelajar sekalian, sekarang kita pergi kepada andaian NLP ketiga. Pernah tak biasanya kalau setengahnya kita nak menuju ke rumah kenduri kahwin kan, kita pun ikutlah alamat ataupun peta yang diberikan di dalam kad kahwin kan. Kita follow, kita ikut. Tapi kadang-kadang jalan yang peta yang ditunjuk tu sebenarnya tidak seperti menggambarkan jalan yang sebenar ataupun situasi yang sebenar. Kadang-kadang kita terpaksa berhenti di tepi jalan, tanya orang lagi. Sedangkan dekat diri kita ni ada peta dah ni. Nak katakan dalam kehidupan kita ni sebenarnya macam tu. Sebenarnya kita ni kadang-kadang mudah memberi andaian kepada diri kita. Kononnya kita ni tidak mampu untuk berjaya. Kita rasa kita ni orang yang tidak hebat. Sebab apa? Andaian itu kita beri awal. Kita rasa diri kita ni tak bagus. Kita rasa diri kita ni tak mampu nak berjaya seperti orang-orang lain. Sedangkan sebenarnya kalau kita lihat, keupayaan seseorang ni bergantung kepada bagaimana kita mengawal minda kita. Apabila kita meletakkan satu target ataupun kita fikir secara positif, maka fokus tujuan kita, matlamat kita insya-Allah akan tercapai. Contohlah, orang yang berniaga. Kalaulah dia rasa diri dia boleh dapat income dalam tahun ini boleh dapat 1 juta, insya-Allah kalau dia betul-betul fokus, bersungguh-sungguh, dia target, insya-Allah dia boleh dapat 1 juta. Mungkin kita rasa, boleh tak aku dapat 1 juta? Kalau kita lihat secara luaran kita, tanpa membawa kepada semangat minda kita tak akan dapat. Sepatutnya, kalau kita berfikiran positif, kita penuhi dengan keyakinan, dengan tindakan kita, insya-Allah kita boleh dapat apa yang kita nak. Kerana kita kena ingat, andaian NLP, kita kena ingat bahawa sebenarnya dalam kehidupan kita tidak ada kegagalan. Yang ada adalah hanya maklum balas saja. Hanya maklum balas daripada tindakan kita. Jangan kita anggap itu sebagai kegagalan. Sebaliknya kita anggap itu sebagai satu tindakan maklum balas daripada perbuatan kita. Maka apabila kita melakukan, contohlah, satu pekerjaan ini, maka maklum balas itu adalah kurang memuaskan, maka sebenarnya untuk memberi pendidikan kepada kita untuk melaksanakan plan B atau C untuk memperbaiki daripada tindakan yang awal. Jangan kita kata, aku dah gagal. Tak. Sebenarnya itu adalah sebagai satu pendidikan kepada kita sebenarnya. Minda sedar dan juga minda separa sedar. Pelajar-pelajar sekalian,
Sebenarnya kita dalam kehidupan kita banyak menggunakan minda separuh sedar. Lepas tu minda kita separuh sedar yang kita guna seharian adalah 90%. Minda sedar yang kita pakai ni hanyalah 10% saja. Itu kalau kita betul-betul boleh menggunakan manfaat minda kita gunakan sebaik-baik mungkin, insya-Allah ya, kita boleh betul-betul mengawal diri kita sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita ni banyak bermain, banyak berimajinasi dan sebagainya. Kenapa? Itu saya kata sebab 90% adalah kita menggunakan minda separuh sedar. Contoh macam mana? Pelajar-pelajar ada dalam kelas depan guru kan. Tetapi apabila cikgu bercakap di hadapan pelajar-pelajar, mereka kadang-kadang bukan fokus dengan apa yang cikgu cakap. Dan mereka fikirkan di sebalik, di luar minda separuh sedar. Kadang mereka fikir pasal makanan, mereka fikir pasal untuk beli barang, mereka fikir pasal berada dekat rumah dan sebagainya. Mereka tidak membawa jasad mereka tu dalam minda sedar. Sebaliknya kita ni banyak menggunakan minda separuh sedar. Tetapi jika minda ini kita gunakan dengan sebaik mungkin, minda sedar kita dengan sebaik mungkin dan juga minda separuh sedar ni kita gunakan sebaik mungkin dengan fokus, dengan matlamat kita, dengan keyakinan kita, insya-Allah kita boleh berjaya. Ini dikata minda graduan kelas pertama. Mengapa anda berada di sini? Di sini saya tanya anda sendiri. Mengapa anda berada dekat UiTM? Mengapa anda berada di UiTM? Why? Kenapa? Di sini saya minta kalau ada pelajar ni sediakan satu kertas, satu pensel, tuliskan apakah matlamat, kenapa saya berada di dalam UiTM. Nombor 1 tu bermula dekat bawah, bukan nombor 1 tu bermula di atas ya. Kerana matlamat yang sebenar nanti akhir sekali, itulah matlamat yang sebenar dekat atas tu. Ya, matlamat yang sebenar ni. Kenapa saya berada di UiTM? Contohnya, saya berada di UiTM, yang pertama, saya nak belajar. Yang kedua, kita tanya kepada kita, kenapa kita nak belajar? Aku nak belajar sebab aku nak berjaya. Nombor 3 jawab, kenapa aku nak berjaya? Aku nak berjaya, kenapa? Aku nak ubah keluarga aku. Kenapa nak ubah keluarga? Nampak sekali. Akhir sekali awak jawablah. Sebenarnya, ya, jawapan yang paling tinggi, yang paling utama sepatutnya adalah akhir sekali kumpulkan segala matlamat kita kan. Aku berada dalam UiTM ni, aku nak berjaya. Kenapa aku nak berjaya? Aku nak dapat pekerjaan yang baik. Kenapa aku nak dapat pekerjaan yang baik? Sebab aku nak ubah keluarga aku. Kenapa aku nak ubah keluarga aku? Sebab aku nak keluarga aku boleh sentiasa dalam keadaan selamat. Aku nak ubah keluarga aku sebab keluarga aku dulu susah. Kenapa kita nak ubah keluarga kita daripada susah kepada senang? Sebab biar mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau nak pergi haji pun mudah. Nak menunaikan umrah senang dan sebagainya. Kenapa kita nak mudahkan semua tu? Sebab kita nak sebab apa? Kita nak masuk syurga. Kenapa kita nak masuk syurga? Sebab kita nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya segala sebenarnya tujuan matlamat kita daripada yang nombor 1 sampai ke nombor 7 ataupun yang terakhir sekali kalau kita ada 100 lah, maka tujuan dan fokus kita mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, apabila kita buat segala-galanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jadi lagi satu motivasi sebab kita tahu tindakan kita tu semua tu adalah ibadah. Oh, rupanya ibadah. Ya, ini dipanggil sebagai ibadah umum. Belajar, ibadah. Belajar untuk apa? Untuk kerja, ibadah. Kita kerja nak bantu keluarga kita, ibadah. Kita bantu keluarga kita daripada susah kepada senang, ibadah. Kita kumpul harta untuk pergi umrah walaupun tak sempat pergi umrah, ibadah. Kita kumpul harta kita nak pergi niat nak pergi haji walaupun tak sempat pergi haji, itu juga dia ibadah.
Sebenar tujuan kita semua itu nak kembali jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, okey. Saya rasa sampai di sini saja topik kita berkaitan dengan MICE kali ini. InsyaAllah sebelum kita tamat sesi anda bersama saya, marilah sama-sama untuk pelajar-pelajar sekalian, saya mohon anda sendiri tulis satu matlamat anda, mengapa anda berada di dalam UiTM. Namun dalam ketika nak menulis tu, saya minta anda tolong bayangkan, gambarkan dalam minda, perasaan, tolong bawakan audio, visual dan juga perasaan kinestetik tu di dalam matlamat tersebut. Contoh saya buat macam ni untuk lebih mudah, untuk pelajar mudah faham. Saya melihat diri saya di atas pentas, nampak tu. Saya bayangkan satu gambaran macam satu filem sedang menerima scroll ijazah kelas pertama di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM pada 27 hari bulan Oktober 2023. Nampak, kita kena nyatakan dekat mana, bayangkan kita dekat mana kita nak capai benda tu, tarikh dia bila kita target, sambil kenegaran tepukan. Nampak tu, saya nak bawa bunyi tu sekali apa nama tu, panca indera bunyi tu saya nak bawa dalam cita-cita saya dan sorokan gemuruh pada hadirin. Saya disambut dengan pelukan. Nampak tu, itu kinestetik erat daripada keluarga tercinta yang membuatkan diri ini berasa begitu teruja hingga menitis air mata kegembiraan. Nampak tu. Saya harap pelajar-pelajar pun boleh tulis satu matlamat. Kenapa kamu berada dalam UiTM, tuliskan macam satu karangan macam ni dan letakkan, kalau boleh letakkan dekat belakang kad meja supaya awak sentiasa nampak benda tu menjadi motivasi untuk awak berjaya, insya-Allah. Ya. Okey. Ini juga salah satu juga suara apa tu, saya nak awak boleh perkara ini boleh awak nyatakan sendiri sebagai satu semangat pada pada minda anda, pada jiwa anda. Ini contohnya. Ini saya ni kalau ikutkan awak nak tiru pun boleh. Kalau ada nak buat ayat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Ini suara saya, ini cita-cita saya pemimpin, saya percaya saya mencipta kejayaan. Saya graduan UiTM, graduan kelas pertama, Mara. InsyaAllah. Sampai di sini saja taklimat daripada saya. Saya mohon maaf jika saya ada tersalah kata, terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah, yang hina itu datang daripada diri saya sebagai manusia biasa. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.